Selamat sore IAI semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua kabarnya baik-baik saja dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersekutu bersama kembali secara online. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah pujian yang mungkin IAI juga tahu lagunya. Dan kalau tahu pujiannya, mari kita nyanyikan juga bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 还没听到之前，我们先做一个祷告。
Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Walaupun kami masih harus menjalani secara online, tapi kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui video atau yang link yang kami dengarkan ini tetap dapat kami renungkan, dan kiranya Engkau tetap berkata-kata kepada masing-masing kami sehingga perenungan firman Tuhan ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Sertai juga hamba-Mu yang lemah ini, kiranya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita, membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 16. 姐妹们，我们一起打开圣经。今天我们是从出埃及记第33章12节到16节，我们一起来打开我们的圣经。 Saya akan bacakan yang bahasa Indonesianya dulu, kemudian dilanjutkan dengan yang bahasa Mandarin. 先懂印尼文的，我们一起来看。 Ayat 12, berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, jika juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Kepada Musa maksudnya. Dan ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, bangsa Israel maksudnya, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini, Musa dan bangsa Israel? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? 我们来看我们的圣经，就是33章第12节。摩西对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想这名是你的名。”耶和华说：“我会亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得知道我与你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因为你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？” IAI semuanya, pernahkah IAI mengalami suatu pengalaman tersesat? 姐妹们，我们曾经有没有经历过迷路？ Misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat, kemudian kita seperti tidak mengenal tempat tersebut. 比如说，我们到某个地方，但是我们对那个地方我们不熟悉。 Mungkin saat ini kita sangat dimudahkan karena ada banyak bantuan ya, aplikasi-aplikasi di handphone kita gitu. 也许现在很多这个课资可以帮助我们，有的可以是导航， Misalnya yang sering orang pakai aplikasi Google Maps gitu. 就好像 Google 地图可以指示我们正确的方向。 Tetapi dengan adanya aplikasi ini sebetulnya tidak mengingkari bahwa tetap juga bisa terjadi tersesat gitu. 虽然课资可以这样的帮助我们，但是有的时候也会让我们导致我们迷路了。 Kalau dulu kita tersesat karena mungkin kita tidak menghafal jalan gitu. 以前我们迷路，因为我们背不起来那路怎么走。 Tapi kalau sekarang dengan aplikasi Google Maps, kita tersesat karena bingung membaca Google Maps-nya. 现在有课资的发达，有 Google 的地图可以指示我们，但是我们也非常难的来了解它的指向是哪一方面正确的。 Ya, banyak orang yang ungkapkan gitu ya, baca Google Maps itu nggak gampang katanya. 很多人都说读这个 Google 的地图很难明白。 Sehingga sering juga orang udah pakai Google Maps tetap tersesat. 很多人使用这个实际，但是还是迷路了。 Nah, sebetulnya apa yang terjadi ketika kita mengalami pengalaman tersesat? 那姐妹们，当我们迷路了，我们怎么办呢？ Apa yang menyebabkan kita tersesat? 什么导致我们迷路了呢？ Yang sering terjadi, alasan dibalik kita tersesat adalah karena kita berjumpa dengan suatu persimpangan. 我们迷路常常就是在那个十字路口里面当中。 Sebelum kita tersesat, kita berhadapan dengan suatu jalan yang terpecah belah. 当我们还没
迷路之前，我们是面对分叉的路。 Tiba-tiba di hadapan kita ada dua jalan yang berbeda, satu ke kiri, satu ke kanan. 突然，我们面对的就是要选择向左还是向右。 Atau mungkin di dalam pengalaman IAI semuanya bisa jadi persimpangannya lebih dari dua, lebih dari itu. 也许我们碰到的不单单是十字路口，不是两方面，还有很多方面的路。 Bisa jadi ada 3 jalan berbeda, bisa 4 jalan berbeda, atau bisa lebih dari itu. 也许有2个分叉，也许有4个分叉，也许超过这么多的分叉路。 Di hadapan banyaknya jalan di hadapan kita, kita mau pilih yang mana? 这么多条路，我们要选择哪条路呢？ Tetapi untuk meneruskan perjalanan kita, kita harus tetap memilih salah satu jalan dari sekian banyaknya pilihan. 当我们要往前走，我们一定要选择这么多分叉路，我们选择哪一条呢？ Tapi pilih yang mana? 那我们选哪一条呢？ Tetapi ketika kita sudah milih, misalnya satu memilih jalan yang sebelah kiri, ternyata sampai di ujung kita tersesat. 也许我们就敢敢的选左边的，但是到了尽头，我们还是错了方向。 Dan sampai kita sudah tersesat, kita baru ingat, ternyata kita tadi salah pilih jalan di persimpangan. 我们迷路到尽头迷路了，我们才晓得原来刚才在十字路口我们选错了方向。 Iya, semuanya sepertinya kadang di dalam kehidupan ini kita juga menjalani hal yang sama. 姐妹们，在日常生活当中，我们常常经历这样的事情。 Setiap hari kita harus terus berjalan menjalani kehidupan. 每天我们都要经历，我们走过我们的生活路程。 Tapi mau pilih jalan yang mana? 但是我们选择哪一条路呢？ Dan ketika kita sudah memilih, akankah kita tersesat juga? 我们选了，是否我们还会迷路吗？ Pengalaman serupa ini dialami oleh tokoh yang tadi kita baca, Musa. 这件事我们曾经度过的圣经人物，摩西也曾经经历过。 Mari kita ingat sedikit ya kisah dibalik dari kejadian teks yang tadi kita baca. 我们回顾一下我们刚才读的圣经节的故事。 Jadi ceritanya Musa itu naik ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. 就是摩西上了西乃山，然后神赐给他，耶和华赐给他2块律法的板。 Tapi Musa di atas gunung itu sangat lama sekali. 但是因为摩西在山上神的逗留时间比较长， Sehingga bangsa Israel itu kepikiran gitu ya. Ini Musa nggak turun-turun, jangan-jangan Musa sudah mati di sana. Siapa yang nanti akan menjadi pemimpin bagi kami? 所以以色列民在山下就非常焦虑的问摩西：这么久不下来，难道他不在了吗？那谁领我们以后的路途呢？ Karena bangsa Israel takut karena tidak punya pemimpin, maka mereka berpikir tentang suatu hal. 因为以色列民怕没有人领导他们，他们就想到一件事。 Mereka membangun suatu patung anak lembu emas yang mereka sembah. Mereka pikir itu adalah Allah bagi mereka. 他们就自己受造了一堵牛，一只牛来成为他们的带领神，代替我们耶和华。 Nah, ketika Musa turun melihat apa yang terjadi, sudah ada patung anak lembu emas, Musa terkejut. 当摩西下山看到这个已经受成的金牛的时候，他非常的吃惊。 Musa marah kepada bangsa Israel. Kenapa ketika mereka sedang menanti Musa di atas gunung itu, kenapa mereka malah menciptakan suatu berhala? 摩西就愤怒地说：“为什么你等待我的时候，你自己受造这个牛犊来替代我们的神呢？” Musa marah karena bangsa Israel tidak setia kepada Allahnya. 摩西愤怒，因为这个以色列民不忠于耶和华。 Tetapi bukan hanya Musa yang marah, Tuhan juga marah kepada bangsa Israel. 不单单摩西对以色列民愤怒，神对以色列民也愤怒了。 Bahkan Tuhan katakan kepada Musa, "Ya sudah, kalau bangsamu seperti ini, aku tidak mau menyertai mereka. Aku hanya ingin menyertai kamu saja, Musa." 甚至耶和华对摩西说：“这个悖逆的民，我不再与他同在，我只照顾你与摩西同在而已。” Tuhan seakan-akan ingin berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel, tetapi tidak akan menghukum Musa. 但是神的意思就是他不惩罚摩西，但是神要惩罚以色列民。 Dan di sini Musa sebagai pemimpin dia bimbang, IAI semua. 姐妹们，摩西成为领导者，在这里他就有一些的担忧挂虑了。 Di titik ini Musa berhadapan dengan persimpangan. 在这里，摩西面对分岔路了。
Di satu sisi Musa mungkin merasa aman karena dia tidak akan dimurkai oleh Tuhan. 一方面他觉得他自己很安全，因为神没有惩罚他。 Tetapi di sisi lain, apa dia tega sebagai pemimpin dari bangsa Israel melihat bangsanya sendiri akan dihukum oleh Tuhan? 但是成为领导以色列民的领导者，他难道甘心愿意他的子民他所带领的被神惩罚吗？ Musa ada di persimpangan dan ia bimbang. 摩西在这分岔路，所以他觉得非常的忧虑。 Apa yang akan dilakukan oleh Musa? 摩西要怎么做呢？ Ternyata IAI semua dari teladan Musa, ternyata ada satu jawaban yang sebetulnya sangat sederhana. 原来在摩西的这个例子当中，有一个非常简单的方式。 Ternyata jawaban dari sebuah persimpangan yang dihadapi Musa adalah bahwa Musa itu datang di hadapan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan seperti selayaknya seorang teman. 原来他的方式就是在分岔路口，他怀疑的时候、不定的时候，他就来到耶和华面前，跟耶和华好像朋友这样的来交谈。 Ternyata suatu jawaban ketika kita berhadapan dengan persimpangan itu bukanlah dengan menimbang-nimbang jalan mana yang harus kita pilih. 当我们面对分岔路的时候，我们不应该只是在那里想要走那一条路。 Bukan juga menimbang-nimbang kira-kira jalan mana yang menguntungkan buat kita. 我们也不考虑那一条路对我来说是带给我幸运的。 Tetapi jawabannya adalah datang kepada Tuhan, berbicara selayaknya seperti teman dengan Tuhan. 但是唯一的方式就是来到神面前，我们与神交流，就好像朋友这样的来交谈。 IAI semua seringkali dalam persimpangan kita hanya cenderung memikirkan apa yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. 常常在分岔路口的时候，不定的时候，我们常常会想，什么样那一条路对我来说是带给我利益的。 Tapi sayangnya terkadang mungkin apa yang kita pikirkan itu bukan yang Allah pikirkan. 但是可惜的，很多时候我们所想的并不是神的意念。 Oleh sebab itu berbicara dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, berbicara selayaknya seorang teman itu bisa menjadi jawaban atas pergumulan kita. 所以来到神面前，我们与他亲密的交流，这是一个对我们最好的答案。 Dengan bercakap-cakap dengan Tuhan, maka mungkin kita dapat menimbang kembali kebingungan kita. 当我们与神交谈的时候，我们可以回顾，我们可以交托我们的挂虑。 Atau mungkin juga Tuhan akan menyadarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita pilih. 也许神借着我们这次的交谈，他会指示我们应该往那个方向走。 Maka pesan pertama buat kita semua adalah bercakap-cakap dengan Tuhan seperti selayaknya seorang teman. 所以第一个信息要告诉我们寻找神，我们与神来交流，就好像朋友之间的交谈一样。 Kita melanjutkan lagi mendalami teks kita dan ternyata Musa tidak hanya melakukan hal itu. IAI semua. 姐妹们，摩西不单单是寻找耶和华而已。 Ada satu kalimat yang Musa lontarkan kepada Tuhan tetapi punya makna yang sangat dalam. 但是摩西跟神交谈当中有一句话是非常重要的。 Kurang lebih Musa itu ingin mengatakan ya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 他就告诉耶和华说：“耶和华，假如你不与我们同行，你就不要叫我们从这里离开。” Ternyata Musa itu tidak hanya meminta pertimbangan dari Tuhan saja dalam percakapannya. 在谈话当中，摩西不单单寻求神的旨意， Tetapi Musa juga meminta Tuhan untuk ikut dalam perjalanannya. 但是摩西邀请主，就是耶和华与他一起同行。 Dan inilah teladan yang Musa berikan kepada kita semua. 所以第二点，我们要学习摩西，就是怎么样的祈求神。 Di IAI semuanya terkadang kita menjalani kehidupan cenderung hidup sendiri saja. 姐妹们，有的时候我们生活是只有我们自己在生活， Kita merasa kehidupan kita bisa berjalan baik-baik saja tanpa campur tangan Tuhan. 我们觉得我们生活过得很好，神你不必插手，我也过得很好。 Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Musa. 但是摩西不这么做， Ia tahu betul bahwa Tuhan itu harus ikut serta dalam perjalanannya. 他晓得在他的路途当中，神一定要与他们同在。 Hanya dengan itu, maka kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang diperkenankan Tuhan. 只有这样行，神你们同行的时候，我们的生活才能够讨神的喜悦。
kehidupan kita menjadi persembahan yang harum yang diterima oleh Tuhan. 我们生活成为一股馨香的祭，是蒙神悦纳的。 IAI semuanya, jika sekarang kita sedang berada di dalam persimpangan hidup, mari kita teladani Musa. 姐妹们，假如我们现在在生活的分岔路不定的时候，我们学习摩西。 Paling tidak hari ini kita dapat 2 pesan ya dari teladan Musa. 最起码在这个摩西的例子当中，我们得到2个要点。 Yang pertama, bercakap-cakap dengan Tuhan dengan jujur, bercakap-cakap kepada Tuhan dengan jujur selayaknya seorang teman. 就是我们诚实的寻找神，然后我们与他交流的时候，就好像2个亲密的朋友这样的可以交流的。 Mari kita tumbuhkan kebiasaan yang baik seperti ini. 我们可以建立，我们可以有这样的良好的习惯。 Misalnya lewat doa, 比如我们可以接着祷告， atau ketika kita sedang saat teduh. 就是当我们灵修的时候， Di dalam waktu-waktu khusus itu mari kita menjadi pribadi yang jujur, katakan apa adanya kepada Tuhan. 当我们面对自己、面对神的时候，我们就诚实把自己敞开在神的面前。 Dan yang kedua, IAI semua, mari kita mengundang Tuhan untuk ikut dalam perjalanan kehidupan kita. 第二要点就是我们邀请神在我们生活当中与我们同在，引领我们前面的道路。 Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita renungkan dengan baik dan dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita. 希望我们今天的这个信息可以在我们脑海里面、我们心里面，不单单听到，我们也要行道。 Mari kita satu dalam doa. 姐妹们，就到此我们的经节，我们做一个结束祷告。 Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas teladan Musa yang kami bisa dengarkan pada hari ini. 主啊，感谢你，这个下午你让我们学习摩西的榜样。 Kami tahu bahwa berjalan di tengah dunia itu tidaklah mudah. 当然，我们晓得走在世间的路途当中并不简单，不容易。 Banyak persimpangan yang akan kami temui di depan kami. 我们前面很多的分岔路， Namun kiranya melalui firman hari ini, 主啊，借着今天的信息， kami memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap persimpangan itu dengan lebih baik. 让我们在面对分岔路的时候，我们有最好的选择。 Kiranya Engkau mau menolong kami yang lemah ini, supaya hari demi hari kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. 主啊，求你帮助软弱的我们，让我们日渐的更生活，灵命可以更长进，效法你自己。 Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa, amin. 感谢神这样的祈求感恩交托，阿门。 Shalom, 姐妹们午安， Thank you. 谢谢。